وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه ربي. أما بعد. Sihat semua? Alhamdulillah ala ni'matillah. Jadi saya pun minta maaf lah hari ini sebenarnya agak keterlewatan hati. Sebenarnya hari ini kalau ikut jadual Ustaz Ismail, tapi kerana dia ada urusan, saya ambil kira dulu masuk lah. Jadi insyaAllah kita akan sambung balik pembacaan tafsir kita dengan menggunakan tafsir Ibn Kathir. Kita bermula pada ayat 35 35. Betul? Betul? 35? Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Okay, kita ambil sampai ayat 38 dulu. InsyaAllah kalau sekiranya habis tafsir zuhur, kita sambung baca secara berjemaah. Jadi kita tengok sedikit pada ahkamut tajwid. Ya ayyuha, hukum apa tu? Ya ayyuha, boleh ambil slide tu dia. Hukum mad. Ya ayyuha, ya ayyuha tu sebenarnya satu kalimah. Dua kalimah. Ya ayyuha. Maka dipanjangkan dengan 4 harakat. Ya ayyuhallazina amanu inna kathir amanu mad sama juga mad jaiz munfasil. Huruf mad, mana huruf mad? Huruf waw mati bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Kita dah sebut dulu ya tu sebenarnya satu ya alif, kemudian hamzah pada perkataan yang kedua, ya ayyuha, tapi dalam resam Uthmani ditulis bersekali. Kemudian inna kathiran, inna hukum wujubul gunnah, wajib dengarlah. Kathiran mi, tanwin bertemu dengan mim, hukum idgham ma'al gunnah. Kathiran, ra bagi atas tebal, jangan kathira. Kathiran minal ahbari warruhbani la ya'kulu. Hamzah bukan huruf qalqalah. Kebiasaan yang berlaku orang baca la ya'kulu, la ya'kulu, la ya'kuluna amwalan nas. Nun yang bertasydid sama, nun bertasydid mesti dengung, macam juga mim bertasydid. Bil batili, ta, harf ta tebal. Khussa dal-tin qiz, huruf yang termasuk dalam huruf isti'la. Kha, sad, dal, ta. Bil ba, yang macam bil batili tu huruf ta, huruf ta. Bil batili wa yasuddu, wa yasudduna an sa, huruf sad pun sama tebal. Tapi tebal huruf sad jangan dikeluarkan lidah, bukan wa yafuddu. Ni ada pernah saya dengar Tok Imam lah baca kan, ihdina fi. Sebab apa baca fi? Sebab dia kata huruf isti'la kan ustaz, dia kata memanglah sad huruf isti'la, dia bukan ada sifat isti'la saja. Fahathahu syakhsun, fahathahu selain pada sad huruf isti'la, dia juga ada sifat lain. Sad zai ini huruf hams, jadi desir. Jadi wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizu, harful kaf, huruf kaf juga bukan huruf qalqalah. Jadi bila kita perhatikan yak, ada desir juga. Yaknizu bukan yaknizuna adh-dhahaba. Dzal harfun lisawiyah, huruf antara 2 gigi. Pastikan hujung lidah antara dua gigi. Yaknizuna adh-dhahaba, kata guru kami, kamu orang Melayu ni huruf yang kena praktik huruf tha dengan huruf sin.
huruf zai dengan huruf dzal. Dia kata kedekut sungguh nak keluar lidah. Walladzina yaknizuna az-zahaba. Zahaba. Dah. Okey. Zahaba wal fiddata wa la yunfiqu. Nun mati bertemu fa hukum ikhfa haqiqi. Yunfiqu lidah tak naik ke atas langit, bukan lidah tu senggang berada di antara langit. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshir tipiskan fabashshir, bukan syir. Fabashshirhum bi mim mati bertemu ba hukum itu itu hukum ikhfa. Mim mati bertemu ba, yang penting dengung ikhfa syafawi. Syafawi ini berkait dengan apa dia? Berkait dengan mim. Sebab dia huruf syafatun, huruf bibi. Jadi fabashshirhum bi, tidak ada masalah rapat bibi. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Tanwin bertemu dengan hamzah hukum izhar halqi. Tanwin bertemu dengan hamzah ni huruf halqum kan, adzabin alim. Kemudian yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yauma yuhma 'alaiha fi nari. Kita ambil satu ayat dulu, kemudian kita baca tafsir dulu, kemudian baru kita pergi pada ayat yang kedua. Okey. Ayat yang ke-24 siapa-siapa nak baca? Boleh? Ke saya nak baca? Ada mic. Okey. Lepas tu kita pergi ayat 35. Tahu tak, saya ambil pada ayat 34 tadi kan. Saya ambil pada ayat 34. Tak apalah, ambil ayat 34 tak apa. Sebab ayat 34 tu dia berkait dengan ayat 35. Okey. Dari mana saya asli? Kita baca apa dia? Daripada tafsir. Hai orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakai harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat seksa yang pedih. Okey, ayat 34. Okey, terus pada As-Suddi. As-Suddi kata apa? As-Suddi berkata, Al-Ahbar adalah sebutan bagi pendeta dari kalangan orang-orang Yahudi, dan Al-Ruhban adalah pendeta dari kalangan orang Nasrani. Dan memang benar bahawa Ahbar adalah orang-orang alim dari kalangan orang Yahudi, seperti dalam firman Allah, la yanhahumur rabbaniyu wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihim as-suht. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Okey, kita baca sampai situ dulu. Tengok apa kata Al-Imam Ibn Kathir. Tafsiran tersebut adalah daripada tafsiran Al-Imam Ibn Kathir. Disebut dia menukilkan perkataan As-Suddi. As-Suddi menyatakan Al-Ahbar adalah sebutan bagi pendeta daripada kalangan orang Yahudi. Sebenarnya dalam perkataan Al-Ahbar dengan Ruhban, ulama berkhilaf. Ada ulama kata Al-Ahbar ini di kalangan ubbad, ahli ibadah, sama ada di kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Ada ulama kata apa dia ahbar itu ruhban itu maknanya adalah ahli ibadah. Ruhban, rahib, kita biasa panggil rahib. Dan ahbar merupakan orang-orang alim. Ada dua kategori, ada ahli ibadah, ada orang alim. Ada alim dan juga ahli ibadah. Maksud ahli ibadah ni orang yang fokus pada ibadah, tetapi dia bukan alim tentang cabang-cabang ilmu syariat. Jadi tapi menurut pandangan As-Suddi, dia kata ahbar adalah sebutan bagi pendeta daripada kalangan orang-orang Yahudi. Pendeta daripada kalangan Yahudi, manakala ar-ruhban adalah pendeta daripada kalangan orang Nasrani, orang-orang alim lah. Orang alim Nasrani dipanggil dengan apa dia? Dipanggil dengan al-ahbar.
Dan orang alim Yahudi dipanggil dengan ahbar. Ruhban adalah gelaran bagi pendeta di kalangan orang Nasrani. Jadi dia kata, mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Apakah yang dimaksudkan dengan la ya'kuluna amwalan nasi bil batil? Ulama menyatakan, di antaranya dalam tafsir As-Sa'di, antara onar yang dilakukan oleh puak-puak ni, yang pertama, mereka menerima bayaran hasil daripada ifta, memberi fatwa. Fatwa tentang apa? Fatwa pada perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan lalu mereka halalkan. Orang-orang kaya nak buat satu benda. Bila nak buat satu benda ni, orang pertama yang dia akan lalu orang alim. Sebab tu kata Al-Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, antara punca kerosakan yang berlaku antaranya daripada orang alim tu sendiri. Sebab orang zalim pun dia nak buat benda, dia akan refer dulu pada orang alim, dia akan bincang dan juga dia akan bagi habuan. Yang ni bahaya. Jadi ini di antara perangai yang ada pada pendeta Yahudi Nasrani. Mereka menerima habuan lalu menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Ini illah. Ini yang Allah Ta'ala marah pendeta Yahudi ni sebab itu. Bukan marah kerana menyampaikan benda yang Allah Ta'ala halalkan, marah kerana menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan kerana bayaran yang disokong kepada mereka. Kemudian dia kata apa ni? Seterusnya, dan ruhban, pendeta adalah para ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasrani, sementara al-Qissisun, uskup adalah orang alim mereka. Seperti yang difirmankan olehnya, dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Yang demikian itu kerana di antara mereka itu, yakni orang-orang Nasrani, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Al-Maidah ayat 82. Al-Qissis dia punya jamaknya Qissisun ataupun Qissisin, dia punya plural dia. Adalah orang-orang alim daripada kalangan orang Nasrani. Kemudian dia kata maksudnya satu peringatan akan bahaya pada orang maksud, orang alim yang mengajak kepada keburukan, dan para ahli ibadah yang salah jalan. Seperti yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, barang siapa di antara ulama kita yang rosak akhlaknya, maka mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Dan barang siapa di antara para ahli ibadah kita yang rosak akhlaknya, maka mereka menyerupai orang-orang Nasrani. Jadi tengok dia kata apa dah. Ini peringatan kepada ulama usul, orang alim yang jahat perangai. Sebab itu dalam Sahih Bukhari disebutkan, kata seorang tabi'in yang terkenal, ma 'aradtu qawli 'ala fi'li illa khashitu an akuna mukadziban. Tidaklah aku membentangkan perkataan aku di atas perbuatan aku, melainkan aku takut berdusta. Ini sikap ulama dulu. Benda yang dia buat, maka selari dengan benda yang diperkatakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan orang yang mengikut kebenaran, bukan sekadar tahu kebenaran. Terutama orang duduk depan ni lah, orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu, kita yang mengaji, maka apa dia, terlebih lagi lah perlu berhati-hati dengan sikap sebagaimana orang Yahudi dan juga Nasrani. Kemudian dia kata Sufyan bin Uyainah ni seorang tabi'in. Dia ada dua orang tabi'in yang terkenal, Sufyan bin Uyainah, yang kedua Sufyan al-Thawri. Dua-dua ni muhaddis belaka ni. Barang siapa di antara ulama kita yang rosak akhlaknya, maka mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dia tahu kebenaran tapi berpaling daripada kebenaran. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab sirah seperti mana As-Sallabi, Sirah Ibn Hisham, kita akan dapat tahu kebanyakan daripada orang Yahudi yang duduk di Madinatul Munawwarah, asal daripada keturunan tok nenek mereka ni adalah imigran, pendatang daripada luar masuk ke Madinatul Munawwarah. Begitu juga dengan seorang sahabat yang mengenali Nabi, yang namanya siapa dia? Salman Al-Farisi. Dia bukan orang Arab. Dia mengenali Rasulullah melalui pendeta-pendeta Nasrani. Akhirnya dia masuk Islam sampai peringkat dia jadi hamba, dan dia tahu tentang tanda kerana kenabian itu daripada siapa? Daripada orang Nasrani. Jadi kata Sufyan bin Uyainah, kalau kamu ini rosak akhlaknya, maka kamu serupa macam orang Yahudi. Yahudi ni tahu kebenaran. Yahudi tak sembah berhala. Tuan-tuan tengok Yahudi ni, kafir ni tak sembah berhala. Dia suka dia tengok orang-orang Mekah. Kita pernah sebut dah sebelum ni.
Dan barang siapa di antara para ahli ibadah kita yang rosak akhlaknya, rosak ibadah dia, maka mereka menyerupai Nasrani. Nasrani ini ulama kata dalam Fatihatul Kitab, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata para ulama, al-maghdubi 'alaihim ini yang dimaksudkan adalah golongan Yahudi dan orang yang mengikut karakter mereka. Al-dallin adalah orang Nasrani dan orang yang mengikut karakter mereka. Sebab apa dipanggil al-dallin? Iaitu beribadah dalam keadaan sesat, terpesona dengan perkara-perkara yang luar biasa didatangkan oleh Nabi Isa, sehingga mana menganggap Nabi Isa itu juzuk daripada Tuhan. Ada menganggap juzuk daripada Tuhan. Begitu juga kita sepanjang tunggang tunggik kalau menganggap duit yang menjaga kehidupan kita, kedudukan yang menjaga kehidupan kita, penjagaan yang menjaga kehidupan kita, kita ada karakter sikit macam orang Nasrani. Orang Nasrani menganggap apa dia? Nabi Isa boleh memberi manfaat dan juga mudarat, yakni boleh menyembuhkan orang yang mati, boleh menyembuhkan orang sakit. Kalau kita menganggap benda-benda dunia ni boleh memberi kesan kepada hidup kita, maka ada persamaan daripada segi i'tiqad. Sebab tu tauhid dalam perbahasan sifat wahdaniyatul af'al cukup ulama tekankan tentang wahdaniyatul af'al. Kita perlu menjalani hukum asbab musabbab. Menurut hukum saintifik kita boleh kata hukum asbab musabbab, ya, sebabkan saya gini saya dapat macam ni, sebabkan ada api ada kebakaran. Tapi daripada segi i'tiqad kita katakan api mengubah kepada kebakaran, obat mengubah kepada kesembuhan, itu hakikatnya Allah yang iringkan. Boleh jadi ada api, tidak ada kebakaran, Allah Ta'ala tak iringkan, tetapi menjadi kebiasaan Allah Ta'ala mengiringkan sesuatu perubahan dengan adanya asbab musabab. Tapi hakikatnya yang memberi perubahan itu bukan benda tu, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Kemudian dia kata seterusnya dalam hadis sahih disebutkan tarkabanna sanana man kana qablakum hadwa qudzati bil qudzah. Kalian benar-benar akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian seperti apa adanya, serupa persis. Ini yang Nabi sebutkan dalam hadis. La tarkabanna ataupun la tarkabunna. Kalau tarkabunna kamu, merujuk pada kamu, dia bersama dengan nun taukid, nun belakang. Nun belakang tu dipanggil nunut taukid yang masuk pada fi'il mudhari'. La tarkabunna ataupun la tarkabanna. Kalau tarkabanna seorang, la tarkabunna ramai. Kamu akan benar-benar akan menuruti sunan. Sunan ini maknanya daripada kata sunnah. Sunnah maknanya sabil ataupun tariqah, jalan. Kita sama sebut sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah maksudnya jalanan ataupun tradisi, tabiat tradisi orang-orang sebelum kalian seperti apa yang ada hari ini. Jadi Nabi sebut peringatan, kamu tengok akhir zaman jadi orang akan kembali mengikut tradisi-tradisi macam ni. Okay, seterusnya dia kata sambungan hadis itu, para sahabat bertanya, Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW jawab, lantas siapa lagi? Dalam satu riwayat disebutkan orang-orang Parsi dan Romawi. Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi orangnya kalau bukan mereka? Jadi ini adalah peringatan bagi kita untuk tidak bertasyabuh, yakni menyerupai dengan mereka baik dalam ucapan atau perbuatan. Nabi sebut dalam sebuah hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia daripada kaum tersebut. Tapi kita kena ingat, hadis tersebut bukan maksudnya menghukumkan halal dan juga haram. Kadang-kadang orang jadikan itu sebagai hadis tersebut sebagai alat untuk menghukum halal dan juga haram. Sebagai contoh, kita duduk di meja makan, kita duduk di meja makan, kita tunggu anak-anak kita ramai. Jangan makan lagi, tunggu dulu. Kita pun baca doa makan. Ada ustaz kata perbuatan kita tu tasyabuh dengan Kristian. Bila tasyabuh dengan Kristian, awak dah mengikut budaya Kristian. Sebab dia kata Kristian ada tafakur, kita katakan tak sama. Memanglah zahir nampak sama. Kita suruh anak kita duduk sama-sama, kita nak disiplinkan anak kita. Yang kedua, bila mana mendapat rezeki, kita membaca bismillah mengikut sunnah Rasulullah, membaca doa makan
Nah, Nabi di antara sunnah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah secara umumnya, memang Nabi bila Nabi dapat apa-apa hadiah ataupun pemberian makanan daripada orang, memang Nabi akan berdoa. Warid daripada hadis yang sahih, Nabi sebut apa dia? Allahumma barik lana fi madinatina wa fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah, berkati Madinah kami, berkati timbangan mud kami, timbangan cupak, berkati timbangan gantang kami. Allahumma barik lana fi thimarina hadha, berkati buah-buahan kami di bumi Madinatul Munawwarah. Jadi Nabi berdoa dengan keberkatan bila dapat Nabi berdoa. Nah, cuma secara teknikal tadi fleksibel. Nah, jadi kita tunggu anak-anak kita berdoa. Jadi kita kena ingat hadis ni, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, bukan maksudnya nak hukum terus haram. Bila ada persamaan sikit dengan orang Kristian jadi haram. Tengok persamaan tu daripada segi apa. Kalau persamaan daripada segi perkara-perkara yang haram, barulah jadi haram, kan? Kan sebagai contoh apa dia? Kita nak buat apa? Nak beritahu. Sebagai contoh, menganggap Nabi itu dan Rasulullah juzuk daripada Tuhan, haram, kita tak boleh. Tetapi kalau kita kata duduk tadi macam baca doa makan ramai-ramai apa nak jadi haram, tuan-tuan pakai seluar, Yahudi pakai seluar. Dia kata kali ikut sunnah kena pakai kain, kan? Jadi kita pakai seluar tu tasyabbuh dengan apa? Tasyabbuh dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Asal tasyabbuh kita belum boleh letak lagi sama ada dia haram ataupun halal. Tengok pada perkara tu. Tapi pakai seluar pendek sebagai contoh, kan? Hak tu jadi mana? Hak tu jadi haram. Okey, seterusnya dia kata, jadi Allah berfirman, ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Benar-benar mereka memakan harta orang dengan jalan batil dan halang-halangi manusia dari jalan Allah. Hal itu kerana mereka memakan harta dunia dengan mengorbankan agama dan dengan sarana jabatan mereka. Seperti halnya pada orang alim Yahudi dan pada zaman jahiliyah, di mana mereka mempunyai kedudukan di masyarakat dan mendapatkan pajak serta sumbangan dari rakyat. Ketika Rasulullah SAW diutus, mereka tetap dalam kesesatan dan kekafiran kerana tidak mahu kehilangan jabatan mereka. Maka Allah menghapuskan ketamakan mereka dengan cahaya kenabian dan menggantinya dengan kehinaan dan kerendahan, serta mereka akan mendapat amarah dan murka dari Allah. Okey, ini Yahudi kita dah tahu. Sebab itu kelompok Yahudi ini sebenarnya berada di Madinah. Dia adalah kelompok bangsa minoriti, bukan bangsa majoriti. Majoriti adalah Arab di Madinatul Munawwarah. Di antaranya suku kaum Aus dan juga Khazraj. Ini dua suku kaum yang besar. Dan ada lagi suku kaum yang lain. Dan kebanyakan Aus dan Khazraj ini juga, mereka ini berasal daripada bumi Yaman. Bumi Yaman ini Nabi sebut araqul afidah yamaniyah. Orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang lunak adalah orang-orang Yaman. Dan orang Madinah ini, mereka ini kebiasaannya, mereka macam mana kita tengok Nabi ketika mana berhijrah ke Madinah, orang sambut Nabi, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Pada orang Mekah, Nabi belum pernah berhijrah ke Madinah sebelum tu. Tapi kenapakah sambutan orang boleh terima Nabi ini begitu cepat, sampai ramai orang menunggu-nunggu, bukan sehari, 2-3 hari orang tunggu kedatangan Nabi. Tunggu maghrib balik, sampailah Nabi tiba. Hal ini kerana cerita tentang Nabi ini tak pelik bagi orang Arab di Madinatul Munawwarah. Sebab apa? Sebab mereka ini berguru dengan ruhban di kalangan Yahudi. Orang-orang alim di kalangan Yahudi, mereka ada madrasah, sekolah. Dia ni orang panggil pendidik Yahudi, ahli kitab. Orang-orang alim Yahudi ni dia ada sekolah ni. Jadi antara benda hak sokmo dia perkenalkan tentang Nabi akhir zaman. Jadi sebab sokmo sebut Nabi akhir zaman ni tak pelik bagi orang Madinah. Bahkan mereka tertunggu-tunggu siapakah Nabi akhir zaman. Lalu bila Nabi tiba, mereka juga yang menentang Nabi. Sebab apa? Sebab sebelum ni memperalatkan agama itu demi keuntungan mereka. Bila Nabi mari, Nabi kata riba tu haram, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Hanya sekat nafsu golongan Yahudi ni, marahlah dia. Jadi sebab itu mereka juga memusuhi Nabi SAW. Sebab tu Allah Ta'ala sebut al-maghdubi alaihim.
orang-orang yang dimurkai ke atas diri mereka. Sebab apa? Tahu kebenaran, berpaling daripada kebenaran. Kemudian dia kata, firman-Nya, wa yasudduna 'an sabilillah, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yakni di samping memakan makanan yang haram, mereka juga menghalangi manusia dari mengikuti kebenaran, mencampur kebenaran dengan kebatilan, dan berpura-pura di hadapan para pengikut mereka sebagai orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Padahal perbuatan mereka tidak seperti apa yang mereka teriakkan. Mereka adalah para penyeru yang mengajak ke dalam api neraka, dan di hari kiamat tidak akan mendapat pertolongan. Okey, dekat sini kita dapat tahu Allah Ta'ala tegah kita kebanyakan. Sebab tu Tuhan sebut inna kathira, kebanyakan, bukan semua. Bukan semuanya perangai macam ni, tetapi majoriti daripada kalangan ruhban dan juga ahbar perangai macam ni. Sebab itu di sana kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, ada di kalangan padri-padri yang orang ataupun orang-orang alim, rahib-rahib Yahudi Nasrani yang memeluk Islam. Di antaranya siapa dia? Di antaranya sepupu kepada Sayyidatina Khadijah, iaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang padri. Begitu juga dengan ketika mana seorang yang berada di bumi Syam, ada yang namanya, lupa siapa nama dia, yang duduk di bumi Syam, seorang padri. Jadi mereka ini kenal tentang Rasulullah. Mereka sampai mengatakan yang datang kepada suami kamu itu adalah Namus. Namus ini nama Jibril yang duduk dalam kitab Injil. Kalau aku ni muda lagi, nescaya aku akan menjadi pembantu kepada suami kamu. Ini di antara pesanan Waraqah bin Naufal. Dia ni akan datang menjadi nabi, seorang nabi akan datang. Begitu juga dengan Nabi pergi ke Madinah yang namanya Abdullah bin Salam. Sayyidina Abdullah bin Salam, seorang alim Yahudi. Orang Yahudi kata a'lamuna wa banu a'lamina, anak keturunan orang alim dan juga toknya dia pun alim juga. Tapi bila dia test Nabi, dia lah orang menjadi mumtahin, orang yang tukar test Nabi. Betul kalau Nabi menjawab soalan ni, kalau betul Nabi jawab soalan ni. Semua jawapan yang Nabi kemukakan membuktikan yang itu adalah Rasulullah, menyebabkan dia masuk Islam. Bila dia nak mengucap, Nabi kata, tunggu, aku bawa pergi jumpa kaum kamu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis ni. Bila pergi nak jumpa dengan orang dia kata, siapa pada pandangan kamu? Abdullah bin Salam. Yahudi kata, orang alim lah, anak keturunan orang alim. Lalu apa kata Abdullah bin Salam? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang berlaku? Ketika itu juga Yahudi mengatakan, asyarruna wa banu asyarrina, orang paling celaka, buruk dan keji di kalangan kami, dan anak keturunan orang celaka. Ini perangai yang ada pada golongan Yahudi. Masa Nabi tak ada penuh-penuh mulut cerita pasal Nabi, dan Nabi mari depan mata, dah ada bukti terbentang, maka mereka berpaling daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok pembuktian Nabi sebagai Nabi di Madinah, dia ada sedikit perbezaan dengan pembuktian Nabi sebagai Nabi di Mekah. Pembuktian Nabi sebagai seorang Nabi di Madinah berdasarkan kepada ilmu-ilmu yang ada dalam kutubus samawiyah terdahulu, kitab-kitab samawi terdahulu. Pembuktian Nabi sebagai Nabi di Mekah berdasarkan kepada ketinggian bahasa Al-Quranul Karim. Ini beza antara pembuktian Nabi di Mekah dan juga di Madinah. Di Mekah ni ramai geng-geng jahiliah, hak tak pakai kitab, tak ada, dia adat turun-temurun. Di Mekah kafir ni macam tu. Jadi bila dia tengok dekat Mekah ni, dia ada banyak suq aswaq, pasar ini mereka menjual syair, bahasa-bahasa yang tinggi. Datang Arab melantunkan syair pada ketika itu juga tanpa perlu menulis, mengarang, berfikir. Masa tu keluar. Orang Arab ni terkenal dengan fasahatul lisan, kefasihan lisan yang tak mudah tersasul. Lalu bila Nabi baca satu ayat Quran kepada badui, qul huwallah, kita qul huwallah tu memang kita pilih sebab nak pendek semayang. Panjang-panjang dia ustaz, qul huwallah pada-pada lah dia kata. Tu kita. Tapi bila dibacakan kepada orang Arab, ada sahabat Nabi yang suka baca qul huwallah. Dia kata aku memang suka. Dia kata, oh seri dengan saya gitu ustaz. Nabi kata, kamu akan bersama dengan ayat yang kamu suka baca. Jadi dia dengar hadis tu, dia kata, saya pun suka ustaz baca qul huwallah. Suka awak tak sama dengan suka sahabat. Suka sahabat kerana melihat kepada keindahan ayat tersebut. Awak suka sebab apa? Cepat sikit habis, tambah-tambah bulan puasa, dia kata. Terawih tu qul huwallah padahal. Dia kata, sah juga sembahyang. Memang tak baca surah sah. Jadi suka yang berbeza.
Dan bila dengar ada Badui yang dengar Nabi menyebut qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia kata daripada kaum mana kamu menimba syair yang begitu tinggi bahasa. Orang Arab pedalaman ini mereka memiliki ketajaman bahasa yang begitu tajam. Sebab tu Imam Syafi'i berguru dengan Badui untuk mendalami bahasa. Makan beberapa tahun berguru dengan Badui. Jadi orang Arab kata, daripada mana kamu belajar bahasa ni? Aku tak pernah dengar bahasa yang seindah dan setinggi ni. Daripada perkataan qul huwallah saja. Ini beza antara orang Arab Mekah dengan orang Arab di Madinatul Munawwarah. Itu beza keislaman. Kemudian dia kata, firman-Nya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, mereka adalah jenis ketiga dari golongan orang-orang yang dipandang oleh masyarakat, yang tokoh masyarakat, di mana masyarakat akan memerlukan para ulama, para ahli ibadah dan orang-orang kaya. Jika tiga kelompok manusia dirosak, maka rosaklah keadaan masyarakat seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak, wa hal afsadatina illa al-muluk wa ahbar su'in wa ruhbanuha. Dan agama itu tidaklah menjadi rosak melainkan kerana perbuatan para raja, ulama jahat dan para pendeta. Sedangkan dimasukkan dengan al-kanzu, harta yang ditimbun. Imam Malik berkata daripada Abdullah bin Dinar, daripada Ibnu Umar, adalah harta yang zakatnya tidak ditunaikan. Okey. Jadi apakah perangai yang ada pada orang Yahudi yang tadi kita tahu? Yang pertama, al-aklu amwalan nas bil batil. Jadi kita nak ambil ibrah, pengajaran. Apa pengajaran yang aku boleh ambil daripada ayat ni? Pokok Yahudi ni yang pertama, makan harta orang dengan cara batil. Makan dengan cara tipu orang. Buka sekolah, kata kutip dana untuk sekolah, rupanya rembat ke dia. Contoh, saya tak kata ke orang ni. Ataupun apa-apa benda je lah yang kita kira menipu orang. Kalau kita berinteraksi dengan riba sebagai contoh, ada apa-apa bentuk-bentuk transaksi keuangan ataupun harta yang tidak menepati hukum syarak, maka dikira memakan harta dengan jalan batil. Yang ni yang pertama yang ada pada pokok Yahudi. Dia suka memanipulasi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menyekat kebenaran. Menyekat kebenaran. Dan yang ketiga, kanzuz zahabi wal fiddah. Orang yang suka menyimpan harta dengan begitu banyak tanpa menghiraukan fakir dan juga orang-orang miskin. Masa ni ayat ini turun, belum lagi syariat zakat dikeluarkan. Tapi masa ni Allah Ta'ala dah suruh infak secara umum. Awak tengok orang susah yang ada keliling awak bantulah. Awak bantu, sepatutnya awak tolong. Tapi tak. Jadi orang yang tiga. Yang pertama, orang panggil asyuh syahih, yang kedekut bakhil sungguh. Yang kedua, makan dengan cara yang batil. Dan yang ketiga, menghalang kebenaran. Dah lah awak tak mau buat kebenaran, awak halang pula orang. Awak timbulkan cerita-cerita fitnah. Antara halang kebenaran ni, kalau ada kuasa, guna kuasa. Ataupun buat-buat cerita. Buat-buat cerita benda yang tak ada, diada-adakan demi memburukkan program-program yang boleh membawa orang kepada mengenali kebenaran. Ini tiga perkara. Okey. Jadi kemudian dia kata Abdullah bin Mubarak. Ni Abdullah bin Mubarak ni kita boleh ambil sana ni. Wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Dan tidaklah menjadi buruk agama ini, memburukkan agama ini, melainkan ada tiga golongan. Yang pertama, raja. Raja di sini bukan merujuk kepada raja berperlembagaan semata-mata, merujuk kepada orang yang memiliki kuasa dan kedudukan. Itu makna raja di sini. Kalau kita di rumah kita raja dah. Raja. Anta mas'ulun an ra'iyatik. Kamu adalah orang yang bertanggungjawab kepada rakyat kamu. Kita dengan anak-anak kita raja. Kan? Kalau di mana-mana, tengok pada situasi. Kalau kita di sekolah, guru-guru dan juga pentadbiran sekolah adalah raja. Sebab dia perlu mentadbir, kuasa duduk pada tangan mereka. Jadi buruknya seseorang itu kerana buruk pemimpin. Kerana buruk pemimpin mereka. Sebab pemimpin mereka yang ada kuasa, yang menentukan hala tuju satu-satu institusi. Yang kedua, ahbar, yakni orang-orang yang apa dia? Orang-orang yang alim.
Tak, alim yang berfatwa dengan fatwa yang sesat. Boleh tak begini ni? Rasa sini ada dua pandangan ni, dia kata. Ada, tapi boleh ambil pandangan hak lemah ni, boleh. Sebagai contoh kan, bermudah-mudah tatabbu' rukhas, ambil benda-benda hak ringan, tak, sebagai contoh. Kemudian waruhban. Ruhban apa dia? Ruhban ini pendeta ahli-ahli ibadah yang sesat. Ambil ilmu daripada orang, tengok dia ni lebah kuat semayang ni, tak ngaji tak apa, saya ni ilmu ladunni. Mudah-mudah jajan ilmu ladunni. Allah Ta'ala widarat, saya tak payah guru-guru ni, tak payah ambil benda kitab-kitab. Hak ustaz-ustaz ada masjid-masjid tu, ilmu kulit baru dia kata, belum isi lagi, ambil gambar dia sebagai contoh. Ambar dah isi dah sebagai contoh. Kan? Jadi ini di antara tiga benda yang boleh merosakkan manusia. Kemudian dia kata al-kanz. Al-kanz maksudnya harta yang ditimbun. Adakah harta bila mana ditanam dalam tanah itu yang dimaksudkan? Tak. Jadi dia akan terangkan apa maksud al-kanz. Seterusnya, ada siapa-siapa nak baca ke? Kok nak begini ada? Sila. Tak boleh. Al-Thawri dan yang lainnya berkata, Al-Thawri nama Sufyan Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri, seorang kibarut tabi'in. Al-Thawri dan yang lainnya berkata dari Ubaidillah, daripada Ibn Nafi', daripada Ibnu Umar, yang berkata harta yang sudah dikeluarkan zakatnya maka tidak termasuk dalam tidak termasuk dalam meskipun berada di bawah lapisan di bumi yang ketujuh. Sedangkan harta yang terlihat dan belum dikeluarkan zakatnya maka harta tersebut termasuk al-kanzu. Hal ini juga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Jabir dan Abu Hurairah secara mauquf dan marfu'. Okey. Jadi yang pertama tengok pada sanad hadis tersebut, Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri meriwayatkan daripada Ubaidillah, daripada Nafi'. Nafi' ini merupakan maula, hamba kepada Ibnu Umar. Dia memang hamba-hamba, dia hamba sahabat ramai alim. Nafi' ini tulis hamba kepada Ibnu Umar, anak pada Sayyidina Umar. Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Harta yang sudah dikeluarkan zakatnya maka bukan termasuk dalam al-kanzu, meskipun berada di bawah lapisan bumi ketujuh. Buat apa sebut bumi ketujuh? Kalau awak dah keluar zakat, awak tanam harta awak sampai bumi ketujuh, waktu tak panggil al-kanzu. Sebab kita tak ambil al-kanz itu secara literal. Makna dalam bahasa Arab ni dia dulu. Yang pertama sekali, ada makna secara bahasa dan ada makna secara syarak, agama. Contoh macam solat. Solat secara bahasa maknanya ad-du'a, doa. Tapi menurut istilah fiqh ataupun istilah syarak, ibadatun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Dia adalah satu ibadah yang khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dia kata, ustaz saya doa, ustaz dia kata, tak, saya doa jadi saya semayang, saya alhamdulillah, sah semayang. Tak sah. Sebab apa? Ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram. Jadi yang kita pakainya adalah definisi ataupun ta'rif daripada syarak. Sama juga dengan al-kanzu. Al-kanzu maksudnya harta timbunan. Adakah hak tu yang dimaksudkan? Tak, mengambil maksud kanz daripada segi syarak, iaitu harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Ini panggil al-kanz. Kemudian dia kata, hadis ini juga hal tentang al-kanz ini. Maksud al-kanz itu bukan sahaja daripada Sufyan Al-Thawri. Yang pertama jalan daripada Sufyan Al-Thawri daripada Ibnu Umar. Kemudian makna al-kanzu tadi juga diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas pun meriwayatkan benda yang sama. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang nama Jabir bin Abdullah. Kemudian daripada Abu Hurairah. Maksudnya banyak sahabat-sahabat Nabi yang memberi makna yang sama tentang al-kanzu. Itulah makna dia. Mereka ni dapat daripada sana. Mereka dapat sama ada daripada Nabi SAW, dan jalan periwayatan tadi tu sama ada dengan mauquf ataupun marfu'. Apa makna mauquf? Mauquf ni contoh, bila orang tanyakan kepada sahabat, apakah makna kanzu? Sahabat pun jawab, kanzu maknanya adalah orang yang tak mengeluarkan zakat. Kenyataan itu kenyataan siapa? Sahabat. Ada orang yang kedua, wahai Ibnu Umar, apakah makna kanzu? Makna kanzu yang aku dengar daripada Nabi SAW adalah harta yang tak dikeluarkan zakat. Kenyataan Ibnu Umar itu kenyataan siapa? Rasulullah.
Mauquf adalah satu kenyataan yang disandarkan kepada pekata. Itu panggil mauquf, dipanggil hadis mauquf. Ulama mengatakan dalam mustalah hadis, al-mauquf lahu hukmul marfu'. Hadis mauquf itu sama dengan hadis marfu' hukumnya. Sebab sahabat-sahabat tak akan mengeluarkan satu kata-kata melainkan apa yang Nabi SAW redha. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah Ta'ala iqrar tentang sahabat-sahabat ni dalam ayat yang lain, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari alladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala redha dengan mereka dan mereka juga redha dengan Allah dan dapat tiket masuk syurga. Benda maksud dapat tiket masuk syurga, maksudnya orang yang tidak menyeleweng dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud mauquf. Okey, kemudian seterusnya, Kalau sandar ke tabi'in mauquf juga. kalau sandar ke tabi'in belum tentu lagi lah. Belum tentu lagi dia sahabat. Bila sahabat sebut maka dikira sebagai mauquf. Tabi'in ni sebab tu ulama sebut kalau dalam tafsir bil ma'thur juga ada dua. Kibarut tabi'in, tabi'in yang besar-besar macam Sufyan bin Uyainah, macam Sufyan al-Thawri. Ini adalah tabi'in yang besar. Maksud tabi'in yang besar ni, mereka ni taraf al-imam, pakar semua dalam syariat, dan mereka memang berguru dengan para sahabat. Sebagian ulama menghukumkan kalau kenyataan daripada kibarut tabi'in ini juga boleh termasuk dalam kategori tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur, kan kita dah beritahu tafsir bil ma'thur dulu. Ni tafsir kita guna ni, tafsir bil ma'thur dipanggil. Tafsir yang mana ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran. Kalau tak ada ayat Quran tafsir ayat Quran tafsir dengan hadis Nabi. Kalau tak ada ayat Quran tafsir dengan hadis Nabi, tafsir dengan perkataan sahabat. Kalau tak ada perkataan sahabat, tabi'in. Tabi'in pula kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in khilaf di kalangan para ulama. Jadi sebab tu sebahagian ulama mengatakan dikira juga sebagai bil ma'thur. Okey, seterusnya, Berkaitan dengan hal ini, Umar bin Al-Khattab berkata, harta yang telah dikeluarkan zakatnya maka tidak termasuk al-kanzu meskipun terpendam dalam tanah, dan harta yang zakatnya tidak ditunaikan maka harta tersebut termasuk al-kanzu, di mana pemiliknya akan disetrika dengan api meskipun harta itu berada di muka bumi. okey, cuba tengok pada ayat ni, tengok macam mana teknik yang digunakan, metod yang digunakan oleh Imam Ibn Kathir. Yang pertama, masa dia menafsirkan ayat, dia nukil perkataan As-Suddi, seorang tabi'in. Kemudian didatangkan apa dia? Daripada perkataan As-Suddi dalam menafsirkan makna tu, didatangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam menafsirkan beberapa term dalam syarak, terma-terma dalam syarak macam Al-Kanzu, dia juga mendatangkan riwayat daripada para tabi'in yang sampailah hadisnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tafsir kita ni dipanggil tafsir bil ma'thur. Maksudnya ayat Quran itu ditafsirkan dengan ayat Quran ataupun dengan hadis Nabi ataupun dengan perkataan sahabat ataupun dengan kalam kibarut tabi'in. Dan saya nak beritahu tuan-tuan dan ibu-ibu ayah, metod yang digunakan dalam tafsir bil ma'thur inilah pakai dalam mazhab yang empat. Kita tahu bahawasanya mazhab yang empat ni semuanya kibarut tabi'in, tabi'in yang besar-besar. Mereka ini imam mazhab ini mereka berguru dengan siapa? Mereka berguru dengan contohnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man, guru dengan guru dia. Kemudian perkataan Imam Abu Hanifah ditafsirkan oleh siapa? Ditafsirkan oleh anak murid dia. Kemudian ditafsirkan oleh anak murid, turun sampai kepada Imam Syafi'i. Dan perkataan Imam Syafi'i pula, siapa dia yang meriwayatkan perkataan Imam Syafi'i? Ada Al-Imam Baydawi, ada Al-Imam Muzani. Kemudian daripada dua kitab dia tadi pula, siapa dia? Anak murid dia pula yang menghuraikan dia. Datang orang bawah menghuraikan. Sebab apa? Yang paling memahami perkataan imam mazhab tu, imam mazhab tu sendiri. Betul? Yang paling memahami perkataan Allah adalah Allah Ta'ala. Jadi sebab tu Al-Quran digunakan untuk menafsirkan ayat Quran yang lain. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa benda jalan lurus? Siratal ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dalam ayat yang lain datang. Tak, jalan lurus apa dia? Jalan as-siddiqin, para nabi. As-siddiqin, orang yang benar, orang-orang yang soleh. Itu yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus. Jadi ayat Quran tafsir ayat Al-Quran.
Kemudian yang kedua, siapakah yang lebih memahami perkataan seseorang kalau sekiranya dia tak ada? Sudah tentu anak murid yang paling rapat dengan dia. Sebab dia kenal tok guru dia masuk ke mana, bukan orang jauh. Ini sebab tu kita tengok hari ni ramai orang jadi sesat. Sebab apa? Dia baca kitab orang lain, dia faham ikut cara dia. Dah. Orang tak masuk macam ni, dia masuk macam ni. Saya jumpa ada seorang ustaz yang tegar menentang sifat 20. Dah. Dia baca kitab sifat 20. Saya dengar dia syarah, memang dia baca sungguh. Tak nafi. Daripada cara istilah-istilah yang disebutkan tu, memang dia baca sungguh tentang kitab tersebut. Tapi bila saya tengok pada huraian, saya kata dia ni hurai dengan kefahaman diri dia. Dia tak hurai mengikut apa yang orang tuan kitab tu maksudkan. Tu bahaya. Sama dah juga apa-apa isu pun, yang paling memahami mazhab, yang paling memahami hadis Rasulullah adalah Nabi sendiri. Kemudian sahabat Nabi. Kemudian siapa dia? Kibarut tabi'in. Kemudian siapa dia? Imam mazhab. Siapa pula yang memahami kata imam mazhab? Anak murid imam mazhab. Siapa yang faham kata mazhab? Anak murid. Sebab tu kalau kita bermazhab, ilmu kita ini silsilah sanadnya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kemudian dia kata apa dia kat sini? Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab juga meriwayatkan benda yang sama tentang makna al-kanzu. Kemudian dia kata Al-Bukhari meriwayatkan daripada Al-Bukhari meriwayatkan dari Az-Zuhri dan Khalid bin Aslam. Dia berkata, kami keluar bersama Abdullah bin Umar, lalu ia berkata, ini adalah sebelum diturunkannya perintah zakat. Lalu ketika perintah zakat diturunkan, Allah menjadikannya sebagai pembersih harta. Itu juga apa yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz dan Arab bin Malik. Ayat tersebut telah dinasahkan, yang dihapuskan oleh firman Allah, khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari sebahagian harta-harta mereka. Surah At-Taubah ayat 103. Jadi ayat ini daripada segi hukumnya adalah mansuh. Tapi ayat ini, sebab itu ayat Quran ini ada ayat dia mansuh, hukum dia pun mansuh. Ayat terbuang, hukum tak ada. Ada ayat tak mansuh, tapi hukum dia mansuh. Contohnya apa dia? Ni. Banyak lagi lah dalam ayat lain. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri solat, yakni melaksanakan solat dalam keadaan kamu mabuk. Jadi kalau kita faham daripada ayat tu, tak mabuk, tak solat, boleh mabuk. Nak solat je jangan mabuk. Betul tak faham itu? Betul. Ayat ini Allah Ta'ala menegur siapa dia? Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia mabuk sikit masa dia semua ayat. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku sembah apa kamu sembah. Turun ayat. Bila turun ayat itu, Sayyidina Umar Al-Khattab kata, dia ni adalah seorang lelaki yang memiliki, orang panggil daya insting yang tinggi. Sayyidina Umar, Nabi sebut, laula nabiyya ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi lepas pada aku, yang layak jadi nabi adalah Umar. Sayyidina Umar kata, Allahumma bayyin lana bayanan wafiyan, atau kama qala. Lebih kurang itulah dia punya, ya Allah, turunkan penjelasan kepada kami dengan penjelasan yang sempurna. Sebab Sayyidina Umar ada rasa lepas pada ni ada lagi ayat tu. Turunlah ayat apa dia? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Khamar itu adalah benda-benda yang najis, maka jauhilah, haram total. Jadi ayat dekati solat tu masih ada dalam Quran. Kan? Masih ada dalam Quran, tapi dihazafkan. Ada ayat yang masih dihazafkan tapi hukumnya masih kekal. Hukumnya masih kekal. Sebagai asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhumal battah nakala min Allah. Orang-orang tua-tua yang dah berkahwin, yang muhsan di kalangan laki-laki dan juga wanita yang melakukan zina lalu sabit perbuatan tersebut, maka rejamlah mereka. Hukuman rejam masih lagi ada, tapi ayatnya telah dimansuhkan. Jadi Al-Quran ni kita tengok ada 3 kategori. Ada yang pertama, ayat ada, hukum ada. Ayat ada, hukum ada. Yang kedua, ayat ada, hukum dah tak ada. Yang ketiga, ayat tiada, hukum tiada. Yang keempat, ayat tak ada, hukum pun tak ada. Dua-dua tak
Dua-dua tak ada. Dia jadi 4 kategori yang ada pada ayat Al-Quranul Karim. Okey. Kemudian dia kata apa dia? Ayat ini dinasahkan dengan ayat khudh min amwalihim sadaqah. Allah Taala sebut dalam ayat lain apa dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil. Tentang beberapa asnaf zakat. Innamas sadaqat, hanya saja sedekah itu kepada apa? Wal fuqara, orang yang fakir, orang yang paling susah, wal masakin, orang yang susah. Kemudian wal amilin, ada bahagian kepada amil, orang yang mengutip zakat. Wal muallafati qulubuhum, ada bahagian orang yang baru-baru masuk Islam, berjinak-jinak dengan Islam. Wa fir riqab, orang-orang yang menjadi hamba sebagai contoh. Wa fi sabilillah, orang yang jadi fi sabilillah, hak duduk jalan Allah Taala, hak mengaji dan seumpama dengannya. Ini di antara asnaf zakat yang Allah Ta'ala gazetkan dalam Al-Quranul Karim. Maka bila ada ayat tu, hukum ayat ini nasakh lah. Kalau hukum ayat nasakh, jadi pahala tak baca? Ya, tetap menjadi ibadah kita membacanya. Tetap menjadi ibadah kita membaca. Kemudian dikata Sa'id bin Muhammad bin Ziyad berkata daripada Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili bahawa ia berkata, hiasan pedang termasuk dalam Al-Kanzu. Aku tidak mengatakan kepadamu kecuali apa yang ku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan saya nak tanya, kenyataan Abu Umamah ni hadis mauquf ke marfu' kalau macam ni? Panggil marfu'. Sebab apa? Aku tidak mengatakan kepadamu kecuali apa yang ku dengar daripada Rasulullah. Sebenarnya dia menyatakan perkataan itu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Yauma yuhma alai, kita nak sambung sikit ke ataupun masa depan ni? Yes, sekarang sambung sikit. Okey, kita sambung sikit insya-Allah. Tengok yauma yuhma alaiha, tengok sikit hukum tajwid dah. Apa kata Allah Taala? Dia kata yauma yuhma 'alaiha, tu biasalah, 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Tak ada hukum tajwid yang berbeza kan? Mad asli 'alaiha itu bukan mad lin. Selalu kadang-kadang saya jumpa dia kata maliki yaumiddin, dia kata yaum tu dia kata mad lin. Dia jadi mad bila kita waqaf. Yaum boleh jadi mad, kalau tak waqaf tak jadi mad. Jadi jangan pula kita kata alaiha pun, alaiha mad lin. Mad ni maknanya panjang lah. Mana ada alaiha, ada orang baca gitu kan? Alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum. Mim mati bertemu waw, dengung ke tak tu? Hukum apa tu? Izhar syafawi. Jibahuhum wa junubuhum, semua izhar syafawi. Mim mati bertemu selain daripada mim dan ba, tidak ada sebarang dengung. Jadi tak boleh baca jibahuhum wa junubuhum. Salah gitu. Tidak dibaca panjang. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu. Sama dah tu. Tapi ingat, tak ada dengung bukan bermaksud kita kena baca dengan saktah. Sebab huruf mim bila dia mati automatik dia akan gigi hidung. Sebut sebut Cuba try tutup hidung, sebut Boleh sebut tak kan sakok tu dia panggil tak? Bermaksud huruf mim yang mati dia tetap keluar daripada rongga khayshum, rongga hidung. Apakah yang dimaksudkan tak dengung? Tak dipanjangkan sampai 2 harakat. Tu maksud dia. Jangan, sebab setengah orang dia baca fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Dia tak ada bagi ada dengung. Dia tak ada bagi suara. Kan dengung kan? Apa maksud dengung? Dengung adalah suara yang keluar daripada rongga hidung. Tu maksud dengung. Jadi dia kata ustaz tak boleh dengung. Dia pun baca saktah. Baca secara terus, cuma jangan dipanjangkan. Jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Apa dia nun mati bertemu fa, hukum ikhfa hakiki ya. Fadhuqu ma kuntum, sama juga ikhfa hakiki. Mim mati bertemu ta, izhar syafawi. Taknizun, hukum apa taknizun? Hukum
mad arid lis-sukun. Tak, sebab apa panggil mad arid lis-sukun? Iaitu mad arid maknanya mendatang. Arid. Contoh, asal-asal minum arak tu halal ke haram? Hukum asal minum arak halal, tetapi bila datang ayat Quran jadi haram. Dia panggil, datang ayat Quran panggil hukum yang aridi, hukum yang mendatang. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar sifat 20, dalam sifat manusia diistilahkan dengan arab. Ada tak jumpa perkataan arab? Tahu panggil arab sebab sifat makhluk ni asal daripada tak ada kepada ada. Jadi mendatang, sebab tu dia diistilahkan dengan arab. Dalam tajwid dipanggil arid lis-sukun, iaitu mad yang mendatang kerana sukun. Bukan mad asli, mad asli 2 je. Tak, bila mad arid jadi 2 4. 2 4 6 berubahlah hukumnya kan. Ya. Boleh tak kalau kita katakan Okey. sebagai sifat, ada sifat tawassul. Ada sifat tawassut. Jibahuhum boleh ya. Nah, jibahuhum wa zuhuruhum. Dah. Okey. Cumanya macam kita sebut tu lah, secara asas. Secara asasnya tak perlu kita waqafkan di situ. Maksudnya jibahuhum wa junubuhum. Jibahum maksudnya kita ambil sikit. Ambil sikit. Okey. Kemudian ambil. Okey, habis itu. Kita baca sikit dia punya tafsir ni, dia kata apa? Kita ambil dalam lebih kurang dalam 10:40 kita rehat lah 40 insya-Allah. Okey. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka Jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Okey. Dia macam ni, dalam bahasa Arab dia ada 2 perkara yang dipanggil sebagai benda yang memerlukan kepada ta'alluq, tempat bergantung. Contoh di antaranya huruf jar dan juga zaraf. Apa dia zaraf? Yauma. Yauma ni menunjuk kepada masa. Masa kan. Sebagai contoh, kalau dalam huruf jar dia dalam bahasa Arab, contoh macam huruf ba, dengan huruf sendi, kita panggil huruf sendi. Contoh kita baca bismillah dengan nama Allah. Bila ada huruf sendi ni, dia memerlukan kepada tempat bergantung sebab maknanya tak jelas. Dengan nama Allah, benda apa dengan nama Allah? Dengan nama Allah aku baca Quran. Maksudnya dengan nama Allah tadi dia bergantung dengan satu cerita sebelum tu. Dengan selipar, benda dengan selipar. Benda faham tak dengan selipar, benda maksud dengan selipar. Dengan selipar aku berjalan. Baru faham. Jadi itu dipanggil huruf sendi ni, dia kena tempat gantung sendi tu. Begitu juga dengan dipanggil zaraf ataupun berkait dengan masa. Pada hari itu tu cerita apa tu hari itu tu? Dia berkait dengan bi'adzabin alim. Ayat sebelum dia tu kan, ayat Quran tadi sebut apa dia? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini merupakan satu uslub ataupun kaedah perli daripada Allah. Bergembiralah kamu. Gembira dengan apa? Gembira dengan azab yang pedih. Biasa gembira ni benda-benda gembira semua. Bergembiralah kamu dengan azab yang pedih daripada, yang bersangatan pedih daripada aku. Alim maknanya bersangatan pedih, syiddatul alam. Apa dia azab pedih tu? Apa dia azab pedih tu? Apakah penafsiran bagi azab pedih? Ayat lepas pada tu, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Tu yang menceritakan apa jenis azab pedih ada tu. Cuba tengok tu dia kata apa dia. Apa dia kata tadi? Yauma yuhma 'alaiha, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam. Emas awak simpan tu lah. Lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sebarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Persoalan, kenapa 3 anggota tu hak kena bakar? Apa dah bakar tangan? Yauma yuhma 'alaiha fi fatukwa jibahuhum wa zuhuruhum lakam. Kemudian dia kata jibahuhum wa zuhuruhum wa junubuhum jam. Usuk kanan, usuk kiri.
Saya jumpa benda ni dalam tafsir Sya'rawi. Al-Imam Sya'rawi kata ini latifah, satu kehalusan daripada Quran. Sebab biasa kalau orang fakir mari minta sesuatu kan, orang yang memerlukan, "Bang, boleh tak tolong saya gini. Biasa benda-benda bila dia tengok kita tengok dia. Hak berkeruk mula-mula benda. Dahi tu. Apa? Apa minta kat orang, nampak? Kemudian lepas pada muka kita tak redha dengan perbuatan dia tu, tak bersetuju dengan perbuatan kita, apa kita akan buat? Kita akan bergerak berpaling. Bila kita berpaling, arah mana? Sama ada kanan ataupun kiri kita yang berpusing. Lepas pada kiri kita berpusing, kita menghalakan belakang kita kepada muka dia, tanda kita tak setuju dengan diri dia. Ini cerita seolah-olah umpama orang yang tak bayar zakat dan orang tak bagi harta pada orang yang sepatutnya. Hada, sebab tu Allah kata fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Bahagian belakang itu. Hak sama-sama sangat tu. Jadi hak tu Allah Taala simbolik kepada berpaling. Ini kata Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi. Okey, kemudian dia kata apa di makna dia? Yang ini dikatakan kepada mereka perkataan ini sebagai cercaan dan penghinaan terhadap mereka, seperti dalam firman-Nya "Tsumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim dzuk innaka antal 'azizul karim." Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya sisaan dari air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Nampak? Tuhan ayat 4. Ini adalah perkataan daripada perkataan Al-Imam Ibn Kathir sendiri. Tuan-tuan tulis sikit kat tepi tu. Ya'ni ini adalah terjemahan daripada Ibn Kathir, uraian daripada Al-Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir ketika mana dia sebut kat sini kata apa dia? Ya'ni dikatakan kepada mereka perkataan ini sebagai mencerca. Fadhuqu. Biasanya zuku ni zau ni suruh rasa ni biasa menunjukkan pada benda-benda hak molek lah. Rasalah sikit saya masuk ni. Tapi rasa di sini pun satu perlian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil rasa, kan simpan sangat kan? Rasa. Tak lagi. Jadi kaedah yang macam ni kata Al-Imam Ibn Kathir digunakan juga pada ayat yang lain. Pada ayat lain Allah Taala sebut apa dia? Allah Taala sebut zuku di situ, zau dengan maksud apa dia? Cercaan dan penghinaan, ihanah. Di antara satu kaedah yang Allah Taala gunakan dalam Quran untuk hina orang ni, tabsyir, fabashshirhum bi'adzab. Bergembiralah kamu dengan azab yang pedih. Ini cercaan, hinaan daripada Allah. Yang kedua, zuqu adzabal khuld. Rasa azab yang berkekalan untuk kamu. Ini kaedah penghinaan yang Allah Ta'ala gunakan dalam Al-Quran. Dan kata Al-Imam Ibn Kathir, kaedah ini juga Allah Ta'ala guna pada ayat yang lain dalam surah Ad-Dukhan. Thumma subbu, dituang di atas kepalanya tu tadi dengan apa dia? Dengan air yang amat panas sampai menggelegak kepala. Zuqa, sama perkataan dengan zaqa, yazuqu, zawqan. Zaqa, saya tulis sikit kataannya. Perkataan dia punya past tense dia zaqa, yazuqu, zawqan. Ini dia punya kata dasar. Ini fi'il madhi, al-mudhari'. Dan zuqu fi'il amar. Zuq ni untuk seorang. Anta, rasalah engkau. Kalau zuqu, ramai. Ini untuk jamak, ramai kan? Jadi perkataan zuq, fadhuqu adzabal khuldi. Zuq, Allah Taala sebut dalam ayat lain. Jadi ini kaedah yang Imam Ibn Kathir kata Allah Taala guna untuk menghina, Okey, kemudian dia kata yang ini adalah sebagai balasan atas perbuatan tersebut, dan inilah yang kamu timbun untuk dirimu. Timbun dengan maksud benda timbun kat sini. Ingat tak timbun dengan maksud apa? Tidak mengeluarkan sedekah. Itu kita kena jelas tu makna tu. Apa makna timbun? Timbun maknanya tidak mengeluarkan sedekah. Sebab masa ni tak ada zakat lagi. Jadi kita faham timbun. Maksudnya simpan harta dalam tanah. Kita dah sebut tadi. Ibnu Umar kata, kalau tanam sampai langit bumi ketujuh pun, kalau awak keluar zakat, awak bagi sedekah, tak dinamakan sebagai timbun menurut syarak.
tak namakan sebagai timbul urut syarah. Jadi kita break sampai sini dulu. InsyaAllah kita sambung lepas pada kita ambil rehat sebentar.